Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Akila binti Zarudin. Dan hai, saya Muhammad Ridho bin Sa'ad. Okay, video kami pada kali ini adalah untuk menceritakan sedikit sebanyak mengenai kerjaya sebagai seorang artis nasyid. Okey, dalam pemahaman masyarakat, nasyid ini merupakan nyanyian yang bercorakkan keagamaan Islam di mana ianya mengandungi unsur-unsur kata-kata nasihat, kisah para nabi, zikir-zikir yang memuji Allah dan seumpamanya. Okey, antara kumpulan-kumpulan nasyid yang pernah mencetuskan fenomena tanah air sekitar 90-an, antaranya kumpulan Robani, kumpulan Raihan, kumpulan Hijaz, kumpulan Brothers, Saujana dan banyak lagi. Seperti mana yang kita tahu, kerjaya artis nasyid ini sebenarnya sama juga dengan kerjaya sebagai seorang penyanyi. Macam penyanyi pop, penyanyi rock yang lain. Cuma penyanyi nasyid ini lebih dikenali sebagai orang yang menyampaikan dakwah. Jadi, artis-artis nasyid ini lebih dilihat sebagai ikon atau role model kepada pendengar atau peminat untuk menyampaikan benda-benda yang baik. Untuk menjadi artis nasyid, apa yang perlu ada? Yang pertama mesti ada bakat, iaitu bakat dari segi nyanyian, suara yang sedap. Untuk nak tahu suara kita sesuai ataupun tidak jadi penyanyi, kita perlu tanya kepada orang yang lebih arif dalam bidang nyanyian. Yang kedua mesti ada minat, iaitu minat yang mendalam untuk menjadi artis atau penyanyi. Bukan untuk menjadi artis nasyid saja perlu ada minat, malah mana-mana kerjaya juga perlu ada minat supaya kerja kita akan berjalan lebih lancar, dapat bekerja dengan ikhlas dan dapat menjadi satu kepuasan kepada kita. Yang ketiga mesti ada matlamat. Bagi artis nasyid, matlamat menjadi keutamaan di mana matlamat utamanya adalah untuk menyampaikan dakwah dan bukan hanya sekadar untuk mengejar populariti. Yang keempat mesti ada ilmu agama. Kenapa kena ada ilmu agama? Sebab artis nasyid perlu tahu lagu yang akan dinyanyikan itu sama ada ia bertepatan dengan konteks Islam atau sebaliknya. Maknanya, lagu yang dinyanyikan oleh artis nasyid itu mestilah bertepatan dengan syarak. Nanti kalau artis nasyid itu menyanyi lagu yang tak bertepatan dengan syarak, dah akan jadi ajaran sesat. Yang kelima, untuk menjadi seorang artis nasyid, dia perlu ada akhlak yang baik. Seperti mana yang kita tahu, artis nasyid ni dia bernyanyi untuk menyampaikan dakwah. Jadi, artis nasyid ni perlu menunjukkan akhlak yang baik supaya menjadi ikutan kepada orang lain. Jika penyanyi nasyid ni tidak mempunyai akhlak yang baik, maka orang akan pandang serong terhadap artis tersebut. Orang akan cakap, nyanyi lagu dakwah tapi akhlak tak melambangkan apa yang dia sampaikan. Okey, jadi untuk jadi artis nasyid, dia perlu ada akhlak yang baik. Ini juga antara salah satu contoh cara Nabi berdakwah, iaitu dengan cara menunjukkan akhlak yang baik. Okey, untuk part saya pula, saya akan menceritakan tentang penerimaan masyarakat terhadap kerjaya nasyid. Saya ambil beberapa pandangan daripada terutamanya daripada saudara Cik Fadli Faiz, daripada kumpulan Faiz sendiri, dan saya ambil juga pandangan daripada Cik Huzaimi Zaini, iaitu daripada kumpulan Nasihat, dan beberapa pandangan daripada kawan-kawan saya yang mana mereka berkecimpung dalam dunia nasyid ni. Okey, pandangan mereka yang pertama, mereka melihat penerimaan masyarakat itu sendiri amat menerima baik nasyid ni dan amat positif lah, yang mana kita boleh tengok penyanyi-penyanyi nasyid itu sendiri, masyarakat menerima dia sampai masyarakat menggelarkan mereka ni sebagai ustaz dan sebagainya. Mereka juga boleh dikatakan tergolong dalam golongan agamawan lah, kerana mereka menyampaikan dakwah melalui medium nyanyian kan, melalui medium penyampaian nasyid. Jadi mereka juga dipandang tinggi oleh masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap penyanyi nasyid ni dia tidak terlalu luas, tidak terlalu meluas seperti penyanyi-penyanyi yang lain, penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu yang bergenre selain daripada nasyid. Tapi dalam masa yang sama ada juga yang orang kata menolaknya, tapi tak adalah sampai 100% menolak nasyid ni. Cuma
macam biasalah dia berbeza-beza pendapat kan. Dan kemudian daripada saya sendiri, sebenarnya penerimaan masyarakat ni semakin bertambah. Yang mana kita tahu kan, nasyid ni adalah medium pembawakan ataupun wadah penyampaian dakwah. Jadi dalam sudut dakwah ni, alhamdulillah saya tengok makin sampai. Yang mana bagi contoh, dalam masyarakat sendiri ada yang sebahagian daripada masyarakat menggunakan lirik-lirik ataupun baik-baik kata dalam lagu nasyid ni untuk menasihati orang lain, untuk menasihat ahli keluarga. Seterusnya, perbezaan artis nasyid ataupun industri nasyid zaman dulu dan zaman kontemporari, iaitu zaman moden sekarang ni lah kan. Zaman dulu artis nasyid banyak menyampaikan lagu dalam irama ataupun rentak-rentak lagu yang perlahan, dan sedikit perlahan lah, yang mana dia monopoli irama ketimuran, yang mana daripada rentak-rentak lagu Arab yang dimelayukan. Jadi pada zaman sekarang, irama-irama tersebut sudah bertukar menjadi lebih rancak dan mempunyai not-not yang tinggi. Jadi penyampaian lagu sekarang dia lebih terbuka luas. Ada juga nasyid yang berbentuk pop, R&B dan sebagainya. Jadi dari sudut perbezaan rentak lagu dan irama ni amat berbeza lah berbanding dahulu dan sekarang. Contoh-contoh lagu yang ada tu apa? Saya tak ingat tajuk, tapi yang bila Israel datang memanggil tu, kumpulan tu. Yang tu antara yang slow lah, yang dia irama dia mempunyai irama ketimuran. Macam tu. Okay, untuk contoh lagu yang moden pula, contohnya Sesungguhnya yang dinyanyikan oleh Alif Satar dan kumpulan Raihan, dan Setanggi Syurga, Kai Bahar dan Intim. Tu semua antara lagu-lagu yang rentak, yang rancak lah kan. Jadi kemudian yang kedua, perbezaan zaman dulu dari segi pakaian. Kalau dulu tengok banyak yang pakai blazer, lepas tu pakai kopiah, dan ada yang pakai jubah kan. Tapi dari segi sekarang ni kita tengok bukan tak ada yang pakai macam tu lagi. Ada yang masih mengekalkan cara pemakaian bulan mereka, tapi ada juga yang jenis santai-santai. Benda tu dari segi pakaian. Kita nak menilai lagu-lagu semua ni, kita nak menilai dakwah yang mereka sampaikan, bukan dari segi apa yang mereka pakai. Okey, untuk perbezaan yang terakhir, mana perbezaan dulu dia lebih kepada syarikat-syarikat rakaman mengeluarkan hasil ataupun keluarkan produk mereka menggunakan CD, DVD, kaset dan sebagainya. Tapi dari segi zaman sekarang, banyak benda yang menggunakan digital, iaitu syarikat rakaman mengeluarkan produk-produk mereka ataupun artis-artis nasyid ni dia nak mengeluarkan hasil daripada produk mereka menggunakan platform-platform digital seperti YouTube, Spotify, Joox dan sebagainya. Jadi yang ni amat berbeza lah berbanding dulu dan sekarang. Kalau dulu cara mereka dapatkan keuntungan, mereka dapatkan pendapatan melalui hasil penjualan CD, DVD, kaset dan sebagainya. Tapi sekarang menggunakan platform digital, mereka perlukan kepada kalau kita tengok syarikat rakaman ni, mereka ada orang kata piawaian yang perlu dipenuhi untuk dirakamkan, untuk merakamkan lagu dekat syarikat mereka. Jadi artis-artis nasyid sekarang akan modal untuk nak promote, nak marketing, nak pasarkan lagu-lagu mereka sendiri. Dan ada antara syarikat rakaman juga, dia tengok pula dekat populariti seseorang artis tu sebelum dia ambil jadi artis rakaman dia. Jadi benda ni artis-artis sekarang dia perlu memenuhi syarat ataupun piawaian yang telah ditetapkan oleh syarikat rakaman. Kalau dulu dia nak rekod, dia boleh rekod dan bab-bab nak promote, nak promosi, nak memasarkan segala CD, VCD lagu yang artis rakaman buat, syarikat rakaman yang buat, syarikat rakaman yang sediakan semua tu. Tapi lah ni dah tak macam tu lah. Okay, saya rasa perbezaan dulu dan sekarang tu cukup lah, 3 tu saja. Okey, untuk cabaran ni sebenarnya banyak. Dalam penjual bidang sekalipun terdapat pelbagai cabaran yang ada. Tapi dalam video kali ini, pada kali ini saya cuma nak memperjelaskan tentang 4 cabaran yang ada sebagai artis nasyid. Okey, yang pertama kita tengok artis nasyid ni sebagai ikon ataupun figura yang hebat pada pandangan mata masyarakat. Yang mana artis nasyid ni dia menyampaikan dakwah tapi dalam bentuk nyanyian. Jadi orang akan lihat
Adakah apa yang dinyanyikan, apa yang disampaikan dalam lirik lagu tu ada pada diri artis nasyid tu tersendiri. Jadi orang akan tengok orang tu dulu dia buat ke tak buat apa yang dia sampaikan tu. Dan kalau dia tak buat, jadi satu pandangan negatif lah kan. Bila kita sampaikan nasihat dekat orang, bila kita bagi satu benda yang baik, satu kata-kata yang positif dekat orang, tapi kita sendiri tak amalkan benda tu, biasalah manusia tak lari daripada kesilapan. Jadi benda ni akan menjejaskan reputasi dia sendirilah. Okey, untuk seterusnya, cabaran nak luaskan dakwah. Nak sebarkan dakwah, nak sampaikan dakwah bukan untuk orang Islam saja, tapi dia juga merangkumi untuk orang yang bukan Islam. Tambah-tambahlah kita di Malaysia mempunyai masyarakat majmuk, itu masyarakat yang berbilang-bilang kaum, berbilang-bilang bahasa, berbilang-bilang suku. Jadi nak kuasai, nak memperluaskan dakwah di Malaysia sendiri, kita mempunyai batasan-batasan dia. Jadi untuk kita untuk sebagai artis nasyid ni, dia break batasan-batasan tu dengan dia menguasai bahasa-bahasa lain. Contoh seperti Raihan, Faiz dan sebagainya. Mereka menggunakan pendekatan menguasai bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan sebagainya untuk mereka memperluaskan dakwah mereka. Jadi dia akan menarik minat dan lebih mudah faham lah untuk mereka. Seterusnya, pendapatan. Pendapatan bergantung kepada tahap artis tu dikenali masyarakat. Populariti dia banyak ke tak banyak. Dan pendapatan juga berkait dengan lagu yang dihasilkan tu diterima masyarakat banyak mana. Kalau lagu tu sedap, lagu tu power, mesti ramai orang akan terima kan, mesti ramai orang akan dengar. Jadi pendapatan kepada dia tu akan meningkat lah. So benda ni menjadi cabaran lah untuk artis ni. Dia kena berusaha lebih kuat lah untuk nak tarik minat semua orang, untuk nak capaikan, untuk nak sampaikan kepada semua orang, supaya apa yang dia dapat, apa hasil yang dia dapat berbadui. Barang yang terakhir sekali ialah persaingan di dalam industri lagu-lagu lain. Contoh, selain daripada artis-artis nasyid ni, kan banyak lagi artis lagu pop, lagu rock, lagu dan sebagainya, R&B dan sebagainya. Jadi benda ni menjadi cabaran untuk mereka mendapatkan peminat ataupun untuk mereka mendapatkan sokongan daripada masyarakat. Dalam hal ni juga mereka perlu bersaing dan mereka perlu mempunyai satu pemikiran yang kreatif untuk macam mana mereka nak hasilkan karya-karya mereka supaya sampai kepada masyarakat dan mudah diterima oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadli Bakar, ataupun mungkin tuan-tuan perempuan kenal dengan nama Fazli Faiz, daripada kumpulan Faiz, sekarang dah bergerak solo. Pandangan ataupun nasihat kepada kerjaya nasyid. So kalau dijadikan nasyid ni sebagai kerjaya penuh, so kita kena timbang-timbang bagaimana dengan income yang kita dapat tu. Nak sara keluarga pun penting juga. Penting, sangat penting, bukan penting juga penting. So memadai tak dengan menghadiri show atau merekakan album ini memadai untuk menyara keluarga dengan career ini. Pada saya, pandangan saya better ada sampingan, contohnya berbisnes dan sebagainya. Itu agar kita tak menyesal dan at the end of the day kita menyalahkan nasyid career itu pula sebagai menghalang ataupun menyusahkan kita pula. Doakan agar industri nasyid ini terus berkembang dengan baik. Doakan kami semua menjaga akhlak, tegurlah kami kalau kami salah. Dan baru-baru ni Menteri ada sebut tentang nak naikkan industri nasyid, agar terus subur, kerana industri ini membawa satu mesej yang baik untuk mendekatkan masyarakat agar lebih menjurus kepada ingat kepada Allah. Mudah-mudahan nasyid terus berkembang dengan baiknya. Okey, saya belanja sikit lagu apa? Okey, lagu single terbaru berjudul Carilah Aku di Neraka. Wahai kawan, carilah ku di neraka, andai nanti tidak kau temui aku di syurga.
Katakan padanya, kita selalu bersama, bersolat juga puasa di dunia. Usahalah bertemu Rasulullah, pohonlah syafaat darinya, sampaikan salam rinduku pada baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.